Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 17 November. Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC akan terlibat dalam satu lagi projek penyelidikan berkaitan virus SARS-CoV-2 dalam beberapa bulan lagi dan kali ini bersama dengan Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak SBC. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata sebelum ini SIDC telah bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak melaksanakan kajian berkenaan pasca vaksinasi untuk meneutralkan paras antibodi dalam kalangan sukarelawan Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu menerusi projek terbaru itu, ia bakal membabitkan penyelidikan ke atas koleksi ekstrak daripada tumbuhan dan mikroorganisma yang terdapat di Perpustakaan Produk Semula Jadi SBC sebagai sebatian antivirus baharu yang berpotensi. SIDC initiative is in line with Sarawak initiative to develop biomedical industry under the post-COVID development strategy 2030 and will set the foundation for Sarawak to be in the forefront of biotherapeutics development using local natural resources. Ketua Menteri menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Pecah Tanah Tapak SIDC di Kota Samarahan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, langkah untuk menubuhkan pusat terbabit akan membolehkan negeri ini melakukan pelbagai penyelidikan berkaitan penyakit berjangkit selain sebagai persediaan menghadapi sebarang kemunculan penyakit berjangkit baharu. Ia berdasarkan pengalaman semasa kemunculan pandemik COVID-19 yang tidak diduga oleh mana-mana negara. Beliau bagaimanapun menegaskan walaupun kerajaan negeri mampu menyediakan kemudahan sendiri untuk melaksanakan penyelidikan berkaitan penyakit berjangkit, namun mengakui masih perlu bekerjasama dengan para saintis dan pakar dari seluruh dunia kerana Sarawak masih kekurangan pakar dan saintis dalam perkara berkenaan. Sementara itu, pada majlis sama, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Amar Michael Manyin Jawang berkata pembinaan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC dijangka akan siap menjelang tahun 2024. Datuk Amar Michael Manyin memberitahu pusat tersebut merupakan kemudahan penyelidikan di bawah bidang kuasa Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak akan memfokus kepada dua teras utama. Dua teras terbabit ialah membangunkan kapasiti dan pengetahuan untuk bertindak balas terhadap pandemik dan ancaman yang muncul pada masa hadapan melalui pembangunan modal insan dan penyelidikan yang memberi impak. Selain menterjemahkan penyelidikan bioperubatan ke dalam aplikasi seperti alat diagnostik, rawatan dan vaksin. Datuk Amar Manyin menambah pusat itu akan mengumpul bakat di peringkat serantau dan antarabangsa selain menarik syarikat bioperubatan global untuk memastikan Sarawak bersedia menghadapi cabaran masa depan. Seramai 101 nelayan di bahagian Miri menerima bantuan input peralatan perikanan nelayan BIPPN. Ia merangkumi peralatan seperti kotak ikan berinsulasi, pukat, jaket keselamatan daripada Jabatan Pertanian Sarawak dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berharap bantuan tersebut adalah bagi meringankan tugas harian dan meningkatkan hasil tangkapan harian mereka. Datuk Sri Lee berkata demikian ketika menyempurnakan majlis simbolik penyerahan BIPPN anjuran Jabatan Pertanian dengan kerjasama LKIM dan Persatuan Nelayan Kawasan Miri di Miri. Dalam pada itu, beliau juga mengingatkan nelayan agar sentiasa menjaga keselamatan diri serta mematuhi prosedur operasi standard COVID-19. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada sebuah syarikat perubatan, Bumivac Ventures yang Berhad di kediamannya di Demak Jaya, Kuching semalam.
Kunjungan hormat itu diketuai pengerusi syarikat tersebut Tan Sri Musa Hassan adalah bertujuan membincangkan cadangan penubuhan pusat penyelidikan selain menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri pengeluar vaksin untuk penduduk di negeri ini. Selain itu juga dicadangkan adalah untuk mewujudkan stesen vaksin bergerak berdekatan kawasan sempadan negeri ini bagi memastikan keselamatan pengunjung yang keluar masuk ke Sarawak lebih terjamin. Dalam masa sama, ia juga mampu menjadi Sarawak sebagai sebuah negeri yang terkenal dengan kelebihan bioteknologi yang mampu menarik perhatian pelancong dari negara luar. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg turut menerima kunjungan hormat dari Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan hormat tersebut merupakan sebahagian daripada lawatan kerja rasmi beliau ke Sarawak. Hadir sama dalam rombongan itu ialah Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan serta Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan bahawa pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 kini diperluaskan kepada individu berusia 40 tahun ke atas. Menerusi kenyataan, aktiviti pemberian dos penggalak ini dilaksanakan di klinik swasta, hospital swasta, klinik kesihatan, pusat pemberian vaksin PPV awam dan secara mobil. Pemberian dos penggalak di klinik swasta dan hospital swasta adalah secara percuma. Mereka yang layak menerima dos penggalak akan mendapat tarikh janji temu melalui aplikasi MySejahtera untuk hadir di fasiliti kesihatan yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, bagi yang layak tetapi masih belum menerima tarikh janji temu, mereka boleh menghubungi PPV awam, klinik kesihatan kerajaan atau klinik swasta. Pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 di Sarawak telah bermula pada 13 Oktober lalu. Setakat Ahad lepas, ramai 391,491 orang telah menerima dos penggalak vaksin. Mereka yang diberikan keutamaan untuk dos penggalak vaksin COVID-19 adalah petugas barisan hadapan dan dewasa berpenyakit kronik berusia 18 hingga 59 tahun. Manakala bagi pemberian dos ketiga adalah bagi golongan yang mempunyai sistem imun yang lemah akibat penyakit atau rawatan perubatan. Sementara itu, dalam kenyataan sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mendedahkan Sarawak merekodkan 266 kes baharu COVID-19 malam sekaligus menjadikan jumlah kes jangkitan sebanyak 247,933 kes. Penambahan kes tertinggi masih direkodkan di daerah Kuching dengan 109 kes, diikuti Miri 48 kes dan Sibu 36 kes. JPBN memaklumkan daripada jumlah tersebut hanya 13 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Dalam pada itu, terdapat 4 kes kematian dilaporkan akibat COVID-19 dalam tempoh 7 November sehingga 15 November melibatkan mangsa berumur 32 tahun sehingga 86 tahun. Dalam pada itu, sebanyak 10 kluster masih aktif dan tiada penambahan kluster baharu direkodkan. JPBN juga memaklumkan satu lokaliti diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu di Rumah Naing Nanga Buloh Sungai Lijan di daerah Julau bermula 15 November sehingga 21 November ini. Bagaimanapun, tiada lokaliti dilanjutkan atau ditamatkan PKPD. Sebuah kapal tangki ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri pada jarak lebih kurang 16 batu nautika dari barat laut Tanjung Payung Isnin lalu atas kesalahan tamat tempoh lesen perkapalan domestik DSL. Pengarah Zon Maritim Miri Kapten Maritim Mat Fauzi Othman menerusi kenyataan memaklumkan pasukan itu sedang menjalankan rondaan operasi permai telah mengesan sebuah kapal tangki yang mencurigakan kira-kira pukul 10.45 pagi.
Kapten Maritim Mat Fauzi menjelaskan hasil pemeriksaan mendapati kapal tersebut dikendalikan oleh 2 kru lelaki warga Indonesia dan seorang kru lelaki warga Bangladesh berumur lingkungan 25 tahun hingga 36 tahun. Kesemua kru gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Kapal tersebut bersama 3 kru kemudiannya ditahan kerana disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952/60. Di Lawas Sarawak, sebuah rumah ranap dijelat api dalam satu kebakaran di Luagan, Jalan Merapuk semalam. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal memaklumkan pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 8.26 pagi. Menurut Awangku Muhammad Hazmin, pihaknya mengambil masa selama 15 minit memadam dan mengawal kebakaran rumah sebelum operasi ditamatkan hampir 1 jam kemudian. Dedahnya, pasukan bomba bertindak menggunakan teknik RICO untuk mengawal kebakaran. Operasi pemadaman dilakukan menggunakan satu aliran salur bantu dari jentera dan satu lagi aliran dari pam angkut daripada sumber terbuka. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran masih dalam siasatan. Pengunjung ke Restoran Asia 2021 yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 November ini di Pusat Convention dan Pameran Marina Bay Sands, Singapura bakal menikmati pelbagai keenakan produk Sarawak. Produk tersebut termasuk paste laksa Sarawak, ketam kulit lembut, sarang burung, sambal tahai, madu Borneo, beras tanah tinggi Kenyalang, teh dan lada Sarawak. Restoran tersebut merupakan sebuah platform setempat untuk mendapatkan bahan-bahan terbaik bagi industri restoran dan catering Singapura. Ia juga merupakan anjuran bersama Persatuan Restoran Singapura dengan perkhidmatan pengurusan persidangan dan pameran selain acara antarabangsa seperti Coffee Tea Asia, Cafe Asia dan Sweets and Bakes Asia 2021. Menurut Pengurus Perdagangan dan Pelaburan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura, TC Tan, penganjuran acara tersebut sangat bertepatan untuk membolehkan Sarawak memperolehi tempahan ekspor baru selari dengan pengiktirafan UNESCO ke atas Kuching sebagai bandar kreatif gastronomi. Acara tersebut bakal disertai 6 wakil industri dari Sarawak selain 20 syarikat yang akan menyediakan produk dan informasi berkaitan produk bagi pameran berkenaan. Sekian berita pagi Sarawak edisi 17 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung keluarga. Yang sahih di berita RTM. Saya Abang Muasli Abang Bersamad. Salam hormat. Assalamualaikum.